Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali. Okey, dalam perkongsian kali ini saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh link Quizizz, platform Quizizz dan Kahoot dalam LMS Otter. Okey, pada audien dan siapa yang menonton ni, mungkin Otter ni tak berapa familiar sebab ini adalah LMS untuk UTHM. Okey, kita akan pergi ke Quizizz. Okey, dalam Quizizz ni kita dah tersedia aktiviti ataupun soalan-soalan yang kita telah bangunkan. Okay, katakanlah saya nak ambil quiz ini untuk saya jadikan di aktiviti. Okey, bagi sesiapa yang belum pernah guna Quizizz ataupun nak tahu lebih lanjut tentang Quizizz ni, mungkin boleh lihat video saya sebelum ni. Ke atas saya akan sediakan link notification, boleh tengok. Saya pernah buat Quizizz online. Okey, biasanya quiz ni kita boleh buat cara live ataupun assign. Dalam kes ni sebab kita nak masukkan dia dalam Otter, so kita jadikan dia sebagai synchronize, assign. Jadi kita klik yang ini. Okay, kemudian kita kena letak dia punya due date dia ataupun deadline dia lah. Okay, katakanlah kelas saya hari Khamis. Okay, Khamis 8 bulan. Dan kelas saya itu start pukul 11. Jadi kalau saya buat kuis pukul 11, saya akan tamatkan kuis ni pada pukul 11.30. 11.30. Kalau kuis biasa masa muka, mungkin 10 minit dah memadai. Tapi bila online ni mungkin kita kena ada extra time sikit. Pelajar nak masuk, nak daftar, nak letakkan nickname dan sebagainya. Okay, kita assign. Okay, kemudian sebenarnya quiz ni dia boleh communicate secara langsung ataupun boleh connect secara langsung dengan Google Classroom. Untuk sesiapa yang nak tengok saya punya video berkenaan dengan Quizizz dan Google Classroom, boleh tengok video saya yang saya dah buat sebelum ni. Mungkin ke atas ni ada link notification saya letak. Boleh tengok. Okay, yang ni saya nak khususkan kepada Otters. Jadi kita ambil share link ni. Okay, kita akan ambil copy link. Kemudian sebelum kita pergi ke Otter, nak masukkan Otter ni, sebenarnya kita kena pergi ke satu platform lain iaitu iframe. Iframe generator ni kita nak ambil source code untuk masukkan dalam Otter. Jadi kita cari iframe generator ni. Kemudian kita kopikan link tadi. Quiz ni kan. Okay, kita generate. Okay, kita dah ada source code untuk kita embed dalam Otter. Ini kita boleh copy. Okay, kita pergi ke Otter. Dan okay, saya nak buat untuk section 7 ni. Buat kerajaan Khamis. Okay, saya pergi ke stream. Okay, new post. Okay, kat sini kita letaklah info quiz 1 Okay, answer all question. Okay, so untuk masukkan source code tadi, kita perlu cari ni tool ni ataupun icon ni lah. Kita klik, kemudian kita tekan bawah ni, masukkan tadi lah. So kita paste je lah. Kemudian kita tekan semula source ni. Okay, secara automatik Quizizz tu dah masuk dalam kita punya Otter lah. Jadi nanti bila kita postkan string ni, dia akan appear lah kan. Dan kita boleh nak jadikan dia pada waktu-waktu bila lah kan. Jadi kita post ni dan nanti kita boleh setkan kalau quiz tu pada hari Khamis, nanti kita setkan lah masa ni pada hari Khamis. Kita set date dia termasuk date dia hari Khamis kemudian masa dia kita buat tepat lah pukul 11
pukul 11 pagi. Jadi kita arahkan pelajar lah untuk masuk ke OTA pada pukul 11 pagi untuk jawab kuis. Okay. Nanti dia akan appear lah kan. Dia akan appear quizzes ni lah untuk pelajar. Tu cara untuk kita gunakan quizzes ni, kita embed masuk ke dalam OTA dan kita tak payah lagi buat cara live. Kita jadikan dia mode asynchronous. Okay. Saya ingat dah selesai untuk quizzes. Next saya akan share. Okay, ni kita pergi Kahoot. Saya ingat Kahoot ni lebih kurang sama juga apa yang saya dah tunjuk dekat quizzes ni. Yang penting kita kena ada aktiviti yang kita nak gunakan untuk buat apa ni kita punya assessment ataupun aktiviti. Jadi kita bolehlah gunakan dia punya tool ni untuk kita punya aktiviti dalam OTA ni lebih mudah. Cuma untuk apa ni Kahoot ni saya tak guna sangat untuk buat quiz. Antara sebabnya saya guna akaun free. Akaun free. Jadi bila guna akaun free ni, bilangan peserta dilimitkan kepada 50 saja. Jadi saya tak boleh nak buat quiz menggunakan Kahoot. Sebab kalau saya buat, pelajar saya lebih 50 orang kan. Ada section 60 kan. Adalah lebihan daripada limit yang dibenarkan. Jadi mungkin tak sesuai lah sebab ada pelajar yang tak boleh nak turut serta. Melainkan kita beli versi yang lebih advance atau premium lah. Okey, biasanya saya buat just aktiviti. Aktiviti untuk pengukuhan ataupun sesi untuk communicate dengan pelajar. So, pelajar nampak dia punya apa ni participant lah dalam kita punya pembelajaran. Okay, biasa kita akan buat silap. Yang ini patut tadi kita buat secara assign. Sorry, kita pergi ke soalan tadi. Kita assign. Kita assign. Kemudian kita create. Ini pun sama juga. Bila kita nak letakkan dia punya masa dia, hari apa sebagainya lah. Okay, saya katalah ini saya nak buat hari Selasa. Okay, pukul kelas saya pukul 2. Pukul 2. Player should complete before. Okay, before. Kelas pukul 2. So, before. Saya buat before pukul 3 lah. Okay. Dan kita create. Okay, kat sini kita akan copy URL ni. Copy. Okay, kemudian kita pergi ke iframe tadi. Kita masukkan link baru untuk Kahoot tadi. Kita generate. Kemudian kita dah dapat source code untuk Kahoot. Kemudian kita pergi kat kita punya OTA. Mana OTA saya? Sorry. Saya punya OTA dah terkeluar. Kita masuk pada OTA saya. Okay. Kita dah nak buat untuk grup ni. Kelas hari Selasa. Okay. Saya buka stream. New post. Okay. Kahoot. Activity. Okay. Kita copykan dia punya source dia ni. Yang kita dah buat dalam iframe tadi. Kemudian kita tengok dia punya layout dia. Okay, dah keluar dah. Nanti bila kita postkan stream ni, jadi pelajar akan nampak dan dia boleh masuk lah kan dalam Kahoot ni. Jadi kita
dapat buat aktiviti tu secara insynchronize. Jadi tak payahlah buat secara live. Kadang-kadang live ni ada pelajar tak sempat lah, ada pelajar yang tak nak connect lah. Bila kita buat secara asynchronous ni, dia lebih fleksibel, lebih fleksibel. Kemudian kita boleh post lah, kita post dan kita letak lah pukul berapa kita punya Kahoot activity ni untuk appear. Kalau nak appear on the spot, buat dia punya appear button ni jadi aktif. Kalau nak buat secara belajar awal ataupun kita nak set masa dia, kita edit kat sini lah. Jadi pelajar dah dapat dia punya apa yang kita rancang untuk pelajar ambil bahagian participate. Okey, saya dah terangkan dua quizzes dan juga Kahoot yang kita boleh embed, masukkan dalam platform ataupun LMS Otter. Okay, saya rasa itu saja untuk saya kongsikan kepada semua pensyarah, terutamanya pensyarah HTM yang guna Otter, khususnya untuk PMP, kata secara rasmi lah. Saya harap dapat manfaat daripada sesi perkongsian ni. Okay, nanti boleh kongsikan kepada rakan-rakan lain supaya mereka juga tahu dan boleh guna pilihan menggunakan quizzes untuk assessment quiz kita dan juga Otter untuk aktiviti. Nak buat quiz pun boleh juga dengan Otter, tapi saya tak guna sangat lah sebab limit tadi, limit pelajar. Kalau pelajar kita 50 ke bawah, boleh guna Kahoot juga. Okay, sekian dulu. Terima kasih kerana menonton. Kalau suka boleh like dan share kepada rakan-rakan lain. Okay, bertemu untuk sesi perkongsian tutorial atau demo yang selanjutnya. Terima kasih.